Hari ini kita lihat kisah yang ke-7, yang mana kita pilih tahun ke-30 Hijrah, iaitu peristiwa berkenaan peperangan seorang sahabat yang dikutai oleh seorang sahabat bernama Huzaifah bin Al-Yaman di Al-Bab, dan perintah pembukuan Al-Quran, ataupun dalam tajuk asalnya kitab berbahasa Arabnya Dzikru Ghazwi Huzaifah Al-Bab wa Amru Al-Masahifi. Okey, itu tajuk yang bahasa Arab dalam kitab Al-Kamil. Kalau ada rujukan ataupun kitabnya, boleh dirujuk jilid yang ketiga, halaman yang ke-8. Sebelum kita masuk, atau sebelum kita baca untuk permulaannya, kisah ini amat terkenal, ataupun bagi siapa yang belajar pengajian Islam berkenaan dengan ulum Quran khususnya, akan tahu sejarah peristiwa pembukuan Al-Quran. Dan kisah itu bermula daripada, ataupun kita kata antara sahabat yang ada ketika peristiwa itu ialah Huzaifah ini, Huzaifah bin Al-Yaman. Selain daripada dicatat dalam kitab ulum Quran, turut dicatat dalam kitab sejarah seperti mana Al-Kamil ni. Jadi kita baca baliklah. Rupanya apa yang ditulis dalam ulum Quran tu dirujuk atau merujuk juga ke dalam kitab sejarah ini. Jadi kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, Dzikru Ghazwi Huzaifah Al-Bab wa Amrul Masahifi. Okey, saya baca dulu, kemudian kita akan ulaslah, tengok yang mana yang tu. Yang mana yang berkenaan kita akan ulaskan. Wa fiha surifa Huzaifah ani ghazwil ghi ila ghazwil bab madadan li Abdurrahman bin Rabi'ah. Wa kharaja ma'ahu Sa'id bin Al-As fabalagha ma'ahu Azerbaijan wa kanu yaj'aluna an-nas raddan fa aqama hatta 'ada Huzaifah thumma raja'a. فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص لقد رأيت في سفرتي هذه أمرا لئن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا. قال وما ذاك؟ قال رأيت أناسا من أهل الحمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد، ورأيت أهل دمشق يقول إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، ورأيت أهل الكفة يقولون مثل ذلك وإنهم قرأوا على ابن مسعود، وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على أبي موسى ويسمون مصحفه لباب القلوب. Okey, ini teks yang dicatatkan oleh Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah ta'ala. Jadi kita lihat yang pertama berkenaan dengan apa peristiwa yang menyebabkan Al-Quran dibukukan, disusun semula pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Ini masih lagi dalam pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Kalau kita lihat kelas yang minggu lepas, kita dah bincang, ataupun saya dah sampaikan berkenaan dengan peperangan pertama orang Arab dengan orang Turki. Dan kat situ disebut satu tempat namanya Al-Bab. Dan saya pun dah jelaskan Al-Bab tu apa. Sekarang ni nama sebagai Derban. Derban ni satu tempat yang terletak di Republik Dagestan di Rusia sekarang, dekat sebelah Laut Kaspia ataupun Laut Khazar. Okey, itu adalah Al-Bab. Jadi kita juga dah kenal pada minggu lepas siapakah Abdurrahman bin Rabi'ah. Beliau panglima perang yang diutuskan oleh saudaranya Salman bin Rabi'ah untuk meluaskan kawasan Islam di wilayah kawasan utara, di belah Turki, di belah Al-Bab, di belah kawasan-kawasan yang didiami oleh kaum Turki Khazar ketika itu. Dan kali ini kita lihat, salah seorang sahabat yang turut serta dalam peperangan itu
ialah Huzaifah bin Al-Yaman. Beliau pada asalnya ditugaskan untuk ke Ray. Ray ni Ray ni Ray. Ray ni terletak di Iran sekarang ni. Dia terletak di kawasan dengan Tehran, dalam kawasan segitu. Jadi Huzaifah dia pindah, dia ubah, dia tukar keputusan daripada Ray untuk membantu Abdul Rahman bin Rabi'ah memerangi orang-orang Turki ataupun di kawasan Al-Bab. Di Al-Bab ni didiami oleh orang Turki lah. Turki yang menganut agama Yahudi ataupun kita kata berasimilasi dengan bangsa Yahudi dan menganut fahaman kita kata Judaism. Jadi ketika itu bersama Huzaifah adalah seorang lagi sahabat yang bernama Sa'id bin Al-As. Okey, fabalagha ma'ahu Azerbaijan. Okey, mereka sampai. Lepas tu ketika itu berlaku kita kata selepas daripada selesai tugasan mereka berdua, Huzaifah dan Sa'id bin Al-As di Al-Bab, kawasan Turki di sekitar yang kini juga dikenali sebagai Azerbaijan, kawasan sekitar situ dah. Okey. Qala li Sa'id bin Al-As. Huzaifah ni berkata kepada Sa'id bin Al-As. Mereka berdua ni bersembang lah. Laqad ra'aitu fi safarati hadhi amran lain tarakan nas la yakhtalifanna fil Quran thumma la yakumuna alaihi abada. Huzaifah berkata kepada Sa'id, sungguhnya aku telah memerhatikan, telah melihat dalam perjalananku satu perkara yang sekiranya dibiarkan, sekiranya tidak dibetulkan, tidak diambil tindakan, orang Islam akan berselisih faham ataupun berbeza-beza dalam pembacaan Al-Quran. Dan sekali akhirnya mereka terus meninggalkannya sebab banyak sangat perbezaan. Qala. Lepas tu Sa'id pun kata, apakah itu? Apakah yang kamu maksudkan tentang perbezaan Al-Quran, pembacaan Al-Quran itu? Huzaifah pun berkata kepada Sa'id, qala ra'aitu unasa min ahli Hims. Okey, yang pertama macam orang dua nak balik itulah kan, lepas habis selesai tugas mereka bersembang kan, sebab mereka berdua ni kan antara sahabat yang jauh kan, dihantar jauh daripada Madinah. Jadi mereka nampaklah perbezaan ataupun keadaan umat Islam yang di luar kawasan Madinah tu. Kemudian dia orang bersembang lah macam tu. Jadi Huzaifah dia pun katalah, macam tu dah bahasa kita, aku lihat penduduk Hims ni kota di Syria, Hims ataupun sekarang Homs pun dia. Sekarang ni di negara Syria. Yaz'amuna, penduduk Hims mengatakan bahawa bacaan mereka itu adalah lebih baik daripada semua bacaan yang lain. Dah start dah ni. Start mengklaim ataupun mengatakan masing-masing pihak diri masing-masing itu lebih baik daripada orang lain. Kata yang first ni Huzaifah kata ahli Hims mendakwa bahawa bacaan Quran mereka lebih tepat, lebih betul daripada yang lain sebab mereka ambil daripada Miqdad bin Aus, silap saya. Tapi boleh tengoklah seorang sahabat Miqdad ni yang meriwayatkan Al-Quran. Miqdad ni sahabat yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan bacaan Al-Quran untuk guru Al-Quran lah kepada penduduk Hims di Syria, di Syam. Kemudian Huzaifah kata lagi, ra'aitu ahli Dimashq yaqul. Okey, ahli Dimashq pula Damsyik. Damsyik pula. Tadi Hims ni Damsyik pula. Okey. Ra'aitu ahli Dimashq yaqulu, ahli Damsyik pun berkata juga, inna qira'ahum khairun min qira'ati ghairihim. Lepas tu ahli Damsyik pun kata benda yang sama juga. Ra'aitu ahli Kufah yaqulu mislu zalika. Ahli Kufah pun sama, penduduk kota Kufah sekarang di Iraq, dan pun cakap benda yang sama, claim benda yang sama. Wa annahum qara'u ala Ibni Mas'ud. Ahli Iraq ni ataupun ahli Kufah ni mula mengambil bacaan daripada Ibnu Mas'ud. Wa ahli Basrah yaqulu misla zalik. Pun sama juga ahli Basrah. Wa annahum qara'u ala Abi Musa. Mereka ni ambil bacaan daripada
sahabat Nabi Abi Musa al-Asy'ari. Wa yusammuna mashafu lubabul qulub. Sehingga kan penduduk Basrah tu menamakan mushaf yang mereka gunakan ataupun bacaan mushaf yang mereka gunakanlah dalam baca Al-Quran itu sebagai lubabul qulub. Jadi kita lihat kat situ ada perbezaan bacaan dan penduduk kita kata umat Islam ketika itu di sekitar di luar Madinah, iaitu yang kat sini disebutkan oleh Huzaifah. Di Syam kita lihat ada Hims dan Damsyik. Kalau di Iraq ada Kufah dan Basrah. Dua kota ni kita kata dua kota yang utama ataupun yang kita kata penting lah kan ketika itu. Cuma dia berada di luar kawasan penguasaan Madinah. Kalau Madinah dia tak berlaku perselisihan sangat sebab ada khalifah kat situ, ada sahabat ramai kat situ. Jadi cuma yang kawasan-kawasan yang jauh tu. Jadi kita kata itu adalah rentetan daripada usaha pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pengumpulan Al-Quran. Dan kita pun dah bincangkan juga sebelum ini dalam perang Al-Yamamah, macam mana Khalifah Abu Bakar berusaha untuk menyelesaikan isu ramainya sahabat yang syahid ketika peperangan Al-Yamamah. Okey. Itulah gambaran ataupun Huzaifah bin Al-Yaman mengadu kepada Sa'id bin As tentang isu perbezaan bacaan Al-Quran. Dan peristiwa ini juga menjadi turut dibincangkan dalam kita kata ilmu qiraat. Ilmu qiraat Al-Quran yang ada qiraat As-Sab'ah, qiraat Al-Asyarah, dan banyaklah. Kat situ adalah dibincangkan kenapa munculnya qiraat yang sebegitu. Sebab mereka ambil daripada sahabat-sahabat yang begini. Tapi sekarang ni tak menjadi perselisihan dah lah kan, sebab kita semua sepakat guna Rasa Usmani dan qiraat tu An Asim. Qiraat Asim. Okey. Kita lihat yang seterusnya pula. Ibn Athir sambung lagi. Falamma wasalu ila al-Kufah akhbiru Huzaifah الناس بذلك وحذرهم ما يخاف فوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين وقال له أصحاب ابن مسعود ما تنكر ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود فغضب حذيفة ومن وافقه وقالوا إنما أنتم أعراب فاسكتوا فإنكم على خطأ وقال حذيفة والله لئن عشت لآتين أمير المؤمنين ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك فغلظ له ابن مسعود فغضب سعيد وقام وتفرق الناس وغضب حذيفة وسار إلى عثمان فأخبره بذلك رأيي وقال أنا النذير العريان فأدرك الأمة. Okey. Seterusnya Ibn Asim menyambung lagi penceritaannya. Jadi ketika mana dah balik Huzaifah dan Sa'id bin As kan balik daripada Al-Bab, mereka dengan pasukan tentera dia sampai di Kufah. Jadi kita lihat tadi Kufah, siapa yang ni kita punya ni ketuanya atau rujukannya Abdullah bin Mas'ud. Okey. Sampai di Kufah. Lalu Huzaifah pun berceritalah, bagi tahu akhbar Huzaifah An-Nas, beliau kita kata seolah macam berkhutbah ataupun beri pidato lah, ataupun menceritakan apa yang dia nampak tadi tu lah, dan kerisauan beliau terhadap perbezaan bacaan Al-Quran itu, sebab dia risau. Lepas tu lepas dah habis selesai berpidato menyampaikan apa yang dia rasakan tadi tu, ada sebahagian para sahabat Nabi yang berada di Kufah itu bersetuju. Dan ramai tabi'in pun bersetuju dengan apa yang disampaikan ataupun dikatakan oleh Huzaifah tadi. Macam seolah macam kita bayangkanlah Huzaifah tu berpidato depan khalayak. Sebab orang Arab ni dia suka kan cakap umum. Dia kata dia berani. Kalau nak cakap apa-apa dia kata ya ayyuhan nas. Dia akan jerit kat tengah-tengah kawasan lalu lalang tu supaya orang akan dengar. Kalau siapa tengok cerita orang Arab ni biasa contoh lah, mereka perangai dia jenis macam tu.
nak umumkan sesuatu, dia akan panggil semua datang kepada dia, dengar. Jadi ketika itu ramailah tabi'in dengan sahabat Nabi yang bersetuju dengan apa yang Huzaifah kata. Tapi dalam kalangan mereka yang ada kat situ, qala lahu ashabi Ibnu Mas'ud, ada muncul geng-geng. Itu geng ataupun kumpulan-kumpulan kita kata yang kita kata mungkin berguru dengan Abdullah bin Mas'ud ni. Itu kita kata pada zaman sahabat Nabi pun dah kita kata dah muncul kumpulan-kumpulan ataupun grup-grup yang kita kata menjadi yang melingkung lah, yang duduk mungkin kepada seorang guru ataupun seorang masyarah, seorang tokoh yang sekian, mereka menjadi kita kata seolah macam circle lah, kita kata kumpulan yang khusus, mereka tak termasuk dah dalam golongan orang awam. Jadi ketika itu kita kumpulan yang famous lah ataupun kumpulan yang terkenal ataupun yang menjadi satu buah mulut masyarakat ketika itu di Kufah ialah geng-geng yang mendapatkan bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Kita lihat apa yang mereka kata. Ma tankir, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Mereka ni macam tak puas hati sebab Huzaifah meluahkan rasa kebimbangan dia, kebimbangan beliau terhadap perbezaan ni. Tapi mereka ni geng-geng anak ataupun kita kata kumpulan-kumpulan mungkin murid lah Ibnu Mas'ud ni, merasa tak puas hati. Kenapa macam tu? Kita orang ambil dengan Ibnu Mas'ud biarlah. Kenapa nak dipersoalkan? Alas nak ala qiraah Ibnu Mas'ud, bukankah kita ambil daripada Ibnu Mas'ud? Itu kita nampak dah lebih daripada kuah. Soalan macam apa? Kuah tu dah melebihi sudu dah, soalan itu lah. Anak murid over sangat daripada tok gurunya sendiri. Itu kita nampaklah hari ni macam mana kan, berlaku jugalah hari ni. Kata anak murid ataupun pengikut lebih terlampau dia kata melampau sangatlah daripada tok gurunya yang taklah seperti yang seperti anak murid dia tu kan, tapi terlampau sebab rasa mungkin tak asuk ataupun rasa dia kata tu wow, rasa hebat sehingga mengeluarkan kenyataan yang melebihi kata-kata gurunya sendiri. Faradhi Huzaifah, hal ini menyebabkan Huzaifah marah. Dan orang yang bersetuju dengan Huzaifah tadi pun marah juga. Seolah macam kecoh lah ketika itu kan. Apa orang tiba-tiba ni? Qalu. Okey, faradhi Huzaifah wa man wafaku. Qalu inna antum ma'rab. Faskatu fa innakum al khata'. Lepas tu geng-geng ataupun sahabat-sahabat yang tabi'in yang nyokong yang setuju dengan Huzaifah ini pun cakap balas balik. Engkau tu orang yang baru je Arab ni kita kata macam kita kata bukan Arab yang pure lah, ataupun kita kata Arab ni Badui lah, orang Badui. Sebab itu Kufah ni asalnya adalah kamp tentera. Mereka ni buat apa? Asalnya penduduknya buat pengembala sebagainya. Jadi para sahabat dan tabi'in ni kau backup balik Huzaifah, dia kata. Kamu semua ni orang Badui semua. Kan, baik kamu semua diam. Kamu semua ni dah apa kesalahannya. Dia berbalah macam tu lah. Dah diamlah semua, tak payah cakap lah. Kau semua tu bukannya kau ni Badui je kan, soalan macam tu lah kalau kita kata bahasa kita lah macam tu. Maka Huzaifah berkata, wallah la'in ashtu aku demi Allah aku akan sampaikan perkara ini kepada Amirul Mukminin, itu Uthman bin Affan, supaya beliau menyelesaikan perkara ini. Fa'aghlaza lahu Ibnu Mas'ud faradiba Sa'id wa qama tafarraqa an-nas wa sara ila Uthman. Okey, habis semua tu fa'aghlaza lahu Ibnu Mas'ud. Jadi hal ini pun sampailah kepada Ibnu Mas'ud. Jadi hal ini telah menyebabkan Huzaifah marah, semua Sa'id pun tak puas hati juga. Jadi kecohlah ketika itu. Akhir sekali Huzaifah mengambil keputusan pergi kepada Uthman terus di Madinah. Wasara ila Uthman fa akhbiruhu billadhi ra'a. Begitulah cerita dia ketika itu berlaku di Kufah asalnya. Sebab itulah kenapa perlunya satu penyatuan supaya tidak kata dalam kalangan umat Islam ni ada ta'assub lah. Nak berbeza tak apa, tapi jangan sampai ta'assub sangat. Apatah lagi dalam benda-benda yang usul, benda-benda yang utama. Fajama'a Uthman sahabah wa akhbiruhum al-khabar. Fa'azamuhu wa ra'au jami'an ma ra'a Huzaifah. Fa'arsala Uthman ila Hafsah bint Umar
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها. وكانت هذه الصحف هي التي كتبت في أيام أبي بكر، فإن القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة. قال عمر لأبي بكر: إن القتل قد كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. Inilah yang saya sebut tadi sedikit berkenaan sebelum tu. Jadi apabila Uthman dah sampai, dah dapat berita daripada Huzaifah tadi, Huzaifah bin Al-Yaman, Uthman pun mengumpulkan para sahabat dia. Kira macam ahli mesyuarat dah. Ahli mesyuarat kalau negeri, ahli mesyuarat negeri. Kalau kita kata kerajaan persekutuan, kabinet-kabinet, menteri kabinet, macam itulah. Lepas tu dia bincangkan, mereka bincangkan isu ini. Kemudian akhirnya sahabat-sahabat ataupun kita kata para sahabat ahli mesyuarat khalifah ketika itu bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Huzaifah. Lalu Uthman bin Affan menghantar utusan kepada Hafsah binti Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab, yang ketika itu menyimpan mushaf yang pertama ataupun dikenal sebagai mushaf Al-Imam. Itu mushaf yang dikumpulkan pertama kalinya oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada simpan dalam rumah Hafsah. Maka ketika itulah yang selebihnya mengapa munculnya mushaf Al-Imam ni, seperti mana yang saya sebut tadi lah, dan ramainya syahid para sahabat di peperangan Yamamah, sehingga Umar Al-Khattab sendiri mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar ketika itu untuk mengumpulkan Al-Quran. Ibn Al-Athir menceritakan balik apa yang berlaku sebelum Uthman ni lah. Seterusnya, فأمر أبو بكر زيد بن ثابت فجمعه من الرقاء والعصب وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر، فلما توفي عمر أخذتها حفصة فكانت عندها، فأرسل عثمان إليها أخذها منها، وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان: إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. Jadi ketika itulah di situ lagi lah Ibn Asir ceritakan lagi, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit ketika itu. Waktu itu Zaid bin Sabit je lah orang yang tanggungjawab untuk mengumpulkan Al-Quran yang pertama. Dikumpulkan daripada tulang, daripada daun, daripada pelepah, daripada kulit kayu, hatta daripada hafalan-hafalan para sahabat ketika itu dikumpulkan. Kemudian masah itu dipindahkan pada Umar, kemudian pada Hafsah macam tadi, juga diulang balik lah. Kemudian Uthman mengutuskan utusan kepada Hafsah, lepas tu memerintahkan ataupun mewujudkan satu lajnah ataupun unit penyusunan mushaf Al-Quran yang kedua. Kali kedua lah. Ini kita boleh lihat kalau nak hafal pun boleh hafal. Ataupun untuk pengetahuan kita, ada beberapa orang sahabat ni. 1, 2, 3, 4. 4 orang sahabat yang menjadi jawatan kuasa ataupun unit lah untuk penyusunan Al-Quran kali kedua ni lah, Rasam Uthmani yang kita panggil sekarang ni. Tapi Khalifah Uthman bin Affan meletakkan syarat kepada 4 orang sahabat ni, sekiranya berlaku perbezaan dalam naskah Al-Quran yang kamu semua dapat, tulislah dia dalam lahjah Quraisy, kerana Al-Quran diturunkan di dalam lahjah Quraisy tersebut. Itulah panduan yang Khalifah Uthman bin Affan berikan kepada kita kata anggota-anggota lajnah ni lah untuk susun mushaf yang terkini ataupun dikenal sebagai mushaf Rasam Uthmani. Ibn Athir menyambung lagi, فَفَعَلُوا فَلَمَّا نَسَخُوا الصُّحُفِ رَدُّهَا عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةٍ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ وَحُرِقَ مَا سِوَى ذَلِكَ.
وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ما سوى ذلك، فكل الناس رفع فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكفة، فإن المصحف لما قدم عليهم فرح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا من ذلك وعابوا الناس، فقام فيهم ابن مسعود وقال: لا كل ذلك فإنكم والله قد سبقتم سبقا بينا فأربعوا على زلعكم. ولما قدم على الكوفة قام إليه رجل فعاب عثمان بجمع الناس على المصحف فصاح وقال: اسكت، فعن ملأ منا فعل ذلك، فلو وليت منه ما ولي عثمان لسلكت سبيله. Okey, selepas dah siap mushaf tu, dah susun mushaf Uthmani, dan Khalifah Uthman bin Affan memulangkan semula mushaf Al-Imam tadi kepada Hafsah. Jadi mushaf yang dah dibuat tu dihantar kepada semua kita wilayah-wilayah Islam lah ketika itu. Ada catatan yang menyeraikan kota-kota yang mendapat mushaf ini. Dikiranya kota-kota utama lah umat Islam ketika itu dalam wilayah kerajaan Islam, semuanya dapat satu mushaf untuk panduan. Dan yang selepas itu, semua mushaf yang selain daripada yang dihantar oleh kerajaan dilupuskan, dibakar, sebab tak timbul isu lagi dah. Jadi dikeluarkan juga perintah supaya mengikut mushaf ini, mushaf rasmi, dan meninggalkan yang selainnya. Maka semua orang ataupun umat Islam ketika itu tahu betapa bagusnya perbuatan ini, betapa penting, betapa baiknya usaha dan tindakan Khalifah Uthman ini, kecuali golongan ahli Kufah ni lah. Ahli Kufah yang kita kata pengikut Abdullah bin Mas'ud ini. Mereka kita kata apabila mushaf tu sampai ke kota Kufah, Ibnu Al-Athir menceritakan bahawa golongan pengikut Abdullah bin Mas'ud ni imtana'u min dzaka, mereka tak mau, mereka soalan macam tak maulah, tak nak ikut, tak nak ikut apa yang mushaf yang diberikan oleh Uthman tadi. Wa'abunah, jadi hal ini menyebabkan kita kata mereka ini ditempelak lah kan, dicaci lah, kita apa ni, tak nak ni. Jadi ialah benda yang dah kita kata dah disepakati umum kan, para sahabat tabi'in semua dah sepakati itu, mereka tak nak. Hal ini menyebabkan kekecohan sekali lagi. Faqama fi Ibnu Mas'ud, jadi akhirnya Abdullah bin Mas'ud sendiri yang meleraikan. Okey. Beliau terangkan balik, qulu zalika fa innakum wallahu qad sabaqtum sabqan bainan farmau ala zalaikum. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud ni dikata dia menenangkan balik. Dia kata, ya betul, kamu semua ni adalah mengatakan kepada para sahabat tadilah, sahabat yang setuju tadi, Abdullah bin Mas'ud ni mengakui lah bahawa mereka ni telah mendahului meluk Islam. Mereka sepatutnya diikutilah, nak menenangkan keadaan ketika itu. Jadi itulah jadi kita kata kekecauan yang berlaku berkenaan dengan mushaf yang Khalifah Uthman hantar ke Kufah ketika itu. Lepas tu ada lagi, faqam ilahi rajulun, ada lagi seorang lelaki bangun, fa'aba Uthman, orang ni mengejilah, mengutuk Uthman kerana mengumpulkan Al-Quran ni lah. Fasaha wa qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud balas balik. Sekiranya Abdullah bin Mas'ud ni terpaksa menenangkan keadaan yang kita kata pengikut dia sendirilah, pengikut dia sendiri yang terlampau taksub tu, Abdullah bin Mas'ud terpaksa tenangkan. Abdullah bin Mas'ud kata dia, uskut, diam engkau. Kalaulah aku berada di tempat Uthman, aku akan buat seperti mana yang dilakukan oleh Uthman. Jadi itulah yang kata akhirnya Abdullah bin Mas'ud terpaksa menenangkan sendiri keadaan ketika itu akibat daripada pengikut dia yang lebih sudu daripada kuah. Macam mana tu, lebih kuah daripada sudu lah, terlampau over sangat.
Itu antaranya lah. Jadi saya rasa berkenaan ahli Kufah ni, penduduk Kufah ni tak dibincangkan di kebanyakan buku ulum Quran. Mungkin kalau yang terjemah ni tak dibincangkan sangat. Kalau ada pun mungkin terpaksa kita rujuk kepada teks-teks yang asal. Rupanya ada yang menolak cadangan pembukuan Al-Quran ini. Yang kita tahu sekadar seolah macam dah diterima kan, rupanya ada yang menolak. Dia pengikut daripada Ibnu Mas'ud.